Okey, kalau tak ada yang respon, cikgu anggap apa kamu nampaklah slide ya. Sebab saya tak boleh nak baca chat sekarang. Jadi tolong unmute kamu punya mic. Nampak slide tak? Cikgu nampak. Okey, terima kasih. Okey, baik kita mulakan ya. Okey, hari ini kita berjumpa lagi untuk sesi Google Meet Bahasa Melayu. Okey, untuk kelas 2A dan juga 2F. Okey, sebenarnya untuk kelas ni saya memang buat khas untuk dua kelas yang saya mengajar lah. Tapi macam minggu yang lepas ada pelajar daripada kelas lain yang join. Mungkin sebab guru dia bagi link yang kelas saya untuk pelajar dia masuk. Tapi minggu ni rasa tak ada kot kan, semua 2A dan 2F kan. Kalau ada saya ucapkan juga terima kasih sebab join ya. Okey baik, hari ini sebenarnya saya nak fokuskan kelas hari ini untuk orang kata kita refresh balik lah apa yang kamu dah belajar sebelum ni dalam kelas untuk penulisan ya. Untuk penulisan bahasa Melayu untuk karangan respon terhad. Saya harap kamu masih ingat, jangan ada yang dah lupa mentang-mentang dah cuti ni kan. Walaupun cuti kamu masih lagi on untuk belajar Okay, saya harap benda tu kamu masih ingat lah. Okay, karangan respon terhad adalah merupakan soalan yang terdapat dalam kertas 2 ya pelajar, kertas 2 bahagian A. Okay, seperti yang kamu tahu kertas 2 hanya ada dua bahagian, bahagian A dan juga bahagian B. Bahagian A adalah karangan respon terhad ataupun selalu saya sebut dalam kelas karangan pendek. Masih ingat? Okey, jadi itu bahagian A. Bahagian B adalah karangan respon terbuka di mana bilangan patah perkataan dia adalah 180. Okey, yang kamu selalu buat lah latihan dalam kelas yang saya suruh buat tu kan. Ada orang yang hantar, ada orang yang tak hantar. Yang hantar tu bagus, yang tak hantar cikgu tak tahulah apa kamu punya kualiti karangan kamu kan. Okey, baik. Dalam bahagian A ni pelajar hanya ada satu soalan sahaja. Okey, dan kamu wajib jawab soalan ni sebab kamu tak ada pilihan. Satu soalan sahaja. Okey, dan panjang karangannya adalah 50 hingga 80 patah perkataan. Dan karangan ini kamu perlu tulis dalam 5 perenggan. Okey, iaitu ada perenggan pendahuluan, perenggan isi. Isi ada tiga atau empat terpulang kepada soalan tu. Jadi kamu sesuaikan bilangan patah perkataan yang 50 hingga 80 tu dengan kehendak soalan. Okey, dan mesti ada perenggan penutup. Sekejap lagi saya akan tunjukkan model karangan. Macam mana kamu boleh tulis karangan respon terhad ini ataupun karangan pendek ini. Okey, dengan ada 5 perenggan tapi masih lagi dalam bilangan patah perkataan yang ditetapkan iaitu 50 hingga 80 patah perkataan sahaja. Okey, sekejap lagi saya tunjuk contoh karangan. Okey. Dan pengolahan bahasa dilihat dari segi penggunaan ayat yang bervariasi. Okey, pelbagai ayat. Maksudnya kamu ada ayat tunggal, ada ayat majmuk, okey, ada ayat apa lagi? Ayat songsang dan sebagainya. Itu maksud variasi ayat, okey? Dan kamu punya bahasa juga gramatis. Kamu ada penggunaan bahasa kosakata yang di tahap tinggi, okay? Maksudnya kamu banyak membaca. Bagaimana nak tulis karangan yang bervariasi dan gramatis, kamu perlu banyak membaca dan banyak buat latihan. Dan dalam karangan ni, pelajar perlu pastikan tiada kesalahan ejaan dan juga kesalahan bahasa supaya apa? Kamu boleh dapat markah maksimal iaitu 10 markah, okay? Alright, ini adalah kriteria pemakahan. Okay, kamu boleh tengok sekejap sebab cikgu tak nak lama kat sini sebab kita sekarang dah 11.25. Saya cuba untuk habiskan juga untuk topik hari ini sebenarnya. Okay, jadi saya akan laju sikit ya. Okay, untuk kriteria pemakahan ada 4 peringkat. Okay, cemerlang, kepujian, baik dan juga penguasaan minimum. Okay, untuk cemerlang markahnya adalah antara 9 hingga 10 markah. Untuk kepujian 6 hingga 8 markah. Untuk baik 4 hingga 5 markah dan penguasaan minimum 1 hingga 3 markah. Okey, macam mana kamu nak dapatkan markah pada peringkat cemerlang? Kamu mesti ada idea yang relevan dengan tugasan. Huraian kamu mesti jelas, menarik dan matang. Kemudian contoh yang sesuai. Kalau kepujian, kamu punya huraian tu jelas dan menarik. Dia tak ada matang. Kalau pelajar tu penulisan dia matang, cikgu boleh nampak. Cikgu boleh baca, cikgu boleh, oh pelajar ni memang matang dan dia banyak macam mana? Dia banyak pengetahuan. Benda tu akan terselah melalui penulisan. Kalau dalam kelas 2F, saya ingat ada beberapa pelajar yang penulisan dia saya dapati matang. Nak saya sebut tak? Siapa orang tu? Saya sebut je lah saya suka kalau karangan, saya suka baca kalau kelas 2F, penulisan karangan P. Lekbun. P. Lekbun punya penulisan agak matang. Mungkin sebab dia pergi tuition. Okay, ataupun sebenarnya P. Lekbun memang banyak buat latihan dan banyak membaca.
Okay. Saya perasan kalau dari segi penulisan, ada lagi beberapa pelajar lain. Okay. Kalau kelas 2A pun ada, saya suka baca Darshana punya. Okay. Dia agak bervariasi karangan dia. Mungkin pelajar-pelajar ni banyak membaca. Okay. Jadi kalau kawan-kawan dia dalam kelas tu kalau nak rujuk mungkin boleh rujuk kat mereka ni, boleh tanya apa tips mereka. Okay. Kalau untuk peringkat kepujian pelajar, huraian jelas dan menarik. Dia tak ada matang. Tadi kalau peringkat cemerlang dia ada matang. Okay. Yang lain sama Okay. Untuk peringkat baik pula, pelajar ni huraian dia masih jelas dan menarik. Maksudnya masih. Okey lah. Dia jelas apa yang dia tulis, cikgu baca, cikgu boleh faham dan menarik juga lah. Dia peringkat dia macam okey lah. Nak kata teruk sangat tak, nak kata tak faham langsung pun tak, faham, masih faham. Cuma kurang menarik. Mungkin kan kurang lah kalau nak compare dengan yang kepujian dan cemerlang tadi. Okay. Sebab tu maka dia 4 hingga 5. Maksudnya medium dia pertengahan. Nak kata teruk sangat tak lah, masih boleh difahami. Kalau penguasaan minimum, keseluruhan jawapan calon ni menggambarkan penguasaan bahasa yang tidak lengkap. Okay. Mungkin dia lemah dari segi penguasaan bahasa lah, kosakata dan sebagainya. Okay, next. Okay, ini contoh yang saya cakap tadi. Okay, pelajar. Ini contoh karangan respon terhad yang saya cakap tadi. Boleh ditulis dalam 5 perenggan. Macam mana you nak tulis 5 perenggan? Okey, kita tengok dulu soalan dia. Okey, hari ni soalannya adalah kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Okey, ini dia dah bagi dah. Okey, you boleh nampak dekat ini kita panggil peta dakap. Okay, macam saya selalu cakap kamu buat peta-peta iting kan, ini salah satu cabang dia. Ini adalah jenis peta dakap yang digunakan ni. Okay, tajuknya kesan-kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Okay, dia bagi 4 isi. Nampak pelajar? 4 isi. Kemusnahan flora yang pertama, yang kedua kemusnahan fauna, yang ketiga glasier mencair, dan yang keempat kemarau yang panjang. Ini kesan daripada pemanasan global. Okay, kita tengok kesan yang pertama. Dia berikan contoh dan juga kesan huraian dia. Okay, huraian dia. Maksudnya bila berlaku pemanasan global, kesan yang pertama, impak yang pertama kepada alam adalah kemusnahan flora. Flora adalah tumbuh-tumbuhan. Okay, kemusnahan flora. Yang mana akibat daripada itu banyak tumbuhan yang akan mati dan menyebabkan cuaca semakin panas. Okey, baik. Jadi kesan yang kedua adalah kemusnahan fauna iaitu hidupan. Okey, di mana huraian yang diberikan adalah banyak haiwan dan manusia mati. Okey, menyebabkan kurang sumber makanan. Okey, kesan yang ketiga daripada pemanasan global adalah glasier mencair. Glasier adalah ais, kutub ais yang ada dekat kutub utara dan kutub selatan kan. Bila glasier ni mencair, apa yang berlaku? Bila ais tu mencair, kalau you tengok cube, ice cube kan, kalau you letak dekat panas bawah matahari ke, tak payah bawah matahari, you letak dalam bekas kan, sekejap you tengok dia boleh mencair kan. Macam itulah ibaratnya ais yang ada dekat kutub utara, kutub selatan. Bila glasier ni, ais ni mencair, apa yang berlaku? Dia akan meningkatkan aras laut, okay, di sesetengah kawasan. Okey, jadi apa yang berlaku dekat kawasan tersebut? Dia akan tenggelam. Okey. Dan juga menyebabkan pemanasan global ni juga kesan yang keempat adalah menyebabkan kemarau yang panjang. Di mana huraian dia tulis pembentukan awan tidak berlaku dan udara menjadi kering. Okey. Ini adalah soalan. Okey pelajar, ini adalah soalan. Peta dakap untuk soalan yang diberikan. Okey, ini adalah bentuk soalan untuk karangan pendek ni. Okey, kamu dah diberikan dah pun isi dan juga huraian. Kadang-kadang contoh pun dah bagi dalam soalan. Jadi apa yang you perlu buat adalah you hanya tulis balik dan you gunakan kemahiran bahasa kamu, iaitu kamu masukkan penanda wacana dan juga masukkan kata hubung. Okey, apa contoh penanda wacana? Okay, apa contoh penanda wacana? Sekarang cikgu nak tanya dekat Camnan. Di samping itu. Okay, bagus. Lagi pelajar lain, apa contoh penanda wacana? Kamu boleh unmute kamu punya mic dan cakap ya. Jangan malu, tak ada orang nampak pun muka kamu. Dengan suara je. Okay, apa lagi penanda wacana selain pada di samping itu? Selanjutnya. Okay, bagus. Lagi? Tambahan pula
Tambahan pula. Okay, good. Okay, selain Bukan itu itu, saja. ya, bukan itu sahaja, walau bagaimanapun. Okay, nampak tak? Okay, itu penanda wacana. Kamu boleh tambah penanda wacana dan apa lagi yang kamu boleh tambah untuk karangan pendek ni? Kata hubung. Okay, belajar. Apa contoh kata hubung? Okay, kata hubung ni sama ada dia nak menghubungkan dua ayat jadi satu ataupun mungkin lebih. Apa kata hubung? Jangan confuse dengan kata sendi ya. Cikgu, untuk, Untuk, okey bagus. Lagi? lalu, Lalu, bagus. Lagi? tetapi lah. Tetapi, good. Lagi? Ada lagi? Kalau dua ayat, okey contoh dua orang. Tapi frasa kerja dia sama. Kita nak guna kata hubung apa? Oh my goodness. Contoh, saya pergi ke kedai, Ali pergi ke kedai. Cikgu, sambil lah. Hey, saya pergi ke kedai, Ali pergi ke kedai. Tapi saya nak gabungkan jadi satu ayat. Saya nak guna kata hubung apa? Dan. Dan. Okay, very good. Okay, dan saya dan Ali pergi ke kedai. Alright. Okay, itu antara contoh penanda wacana dan juga kata hubung yang kamu boleh gunakan dalam penulisan kamu. Okay, baik. Sekarang kita tengok model karangan. Okay, pendahuluan. Macam mana contoh kamu nak tulis pendahuluan? Karangan pendek tak perlu panjang. Nama pun karangan pendek kan, so tak payahlah panjang-panjang. Tengok, dalam contoh karangan ni dia hanya tulis 2 ayat sahaja untuk pendahuluan. Okey, tengok ayat pertama dia tulis macam mana. Dia terus tulis kini, koma. Nampak tak? Kini, koma, isu pemanasan global menjadi perhatian masyarakat seluruh dunia. Dia terus masuk dekat situasi semasa. Nampak tak? Dia terus masuk dekat situasi semasa, keadaan terkini. Okey, kini isu pemanasan global menjadi perhatian masyarakat seluruh dunia. Okey, terdapat pelbagai kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Terdapat pelbagai kesan. Nampak tak? Kesan adalah kata kunci soalan. Dia terus masuk untuk mengaitkan ayat kedua dia terus kaitkan dengan kata kunci soalan. Jadi you straight to the point saja. Kalau untuk karangan yang satu lagi yang panjang tu kan, karangan respon terbuka, yang tu saya ajar kamu dalam satu perenggan kena ada 4 ayat. Betul tak? Okey, kena ada ayat topik, ayat huraian, ayat contoh, ayat penegas. Betul? Tapi untuk karangan respon terhad ni kamu hanya tulis 2 ayat sahaja untuk pendahuluan. Okey? Jadi ayat yang kedua dia terus direct kepada kata kunci soalan. So you tak payahlah daripada KL you nak pergi ke mana. Contoh daripada KL you nak pergi Kedah, you kena pergi Johor balik. Tak payahlah. You straight je daripada KL terus pergi Kedah. Direct. Okey? Jadi terdapat berbagai kesan pemanasan global terhadap alam sekitar. Dia dah kaitkan dengan kata kunci soalan. So settle untuk pendahuluan. Okey? Jelas? Ada soalan setakat ni? Okey, tak ada Okey, so saya teruskan. Baik, tengok macam mana dia menghuraikan pula untuk isi. Okey, macam mana you nak buat limitation. Even though, okay, you masih lagi menulis karangan tetapi you limitkan karangan you. Sebab the whole karangan jumlah dia mesti maksimal 80 sahaja. Okey, tengok. Perenggan yang kedua. Ni maksudnya dia tulis untuk isi 1. Okey, dia terus masuk perkataan apa? Antara kesannya. Antara kesan adalah kata kunci, okey? So dia masuk antara kesannya ialah, okey, contoh kalau soalan ni ditukar, dia punya kata kunci adalah faktor-faktor. Kamu teruslah masuk antara faktornya ialah macam tu. Okey, ambil perkataan antara terus masuk kata kunci tambahnya kat belakang tu. Lepas tu ialah masuklah terus isi kamu apa. Okey, contoh ni dia tulis kat sini antaranya antara kesannya ialah antara kesannya kata kunci ialah pemanasan global. Okey, dia terus masuk topik. Antara kesannya ialah pemanasan global. Okey, dia ambil semula topik pemanasan global menyebabkan menyebabkan apa? Kemusnahan flora. Dia terus masuk isi 1. Direct kan, ayat dia terus jelas. Okey, naik tunggal. Okey. Antara kesannya ialah pemanasan global menyebabkan kemusnahan flora. Noktah. Okey, kemudian ayat yang kedua dalam perenggan
Perenggan isi satu ini, pokok-pokok mati kerana cuaca panas yang melampau. Nampak tak? Dia berikan contoh. Contoh apa yang berlaku akibat pemanasan global ini untuk tumbuh-tumbuhan. Dia terus bagi contoh dulu. Pokok-pokok mati kerana cuaca panas yang melampau. Okey. Natijahnya, dia berikan kesan dia. Alam sekitar semakin panas. Okey. Ni sebenarnya huraian dia. Ada tak kisah sebenarnya you nak bagi contoh dulu ke huraian dulu ke janji nampak ayat kamu tu gramatis. Okey. Faham Okey, kita tengok contoh perenggan untuk isi kedua, kemusnahan fauna. Macam mana dia berikan huraian dan contoh. Okey, selain itu, dia guna penanda wacana. Selain itu, pemanasan global menyebabkan kemusnahan fauna. Okey, iaitu hidupan kerana kekurangan habitat. Kekurangan habitat ni adalah huraian. Apa maksud kekurangan habitat? Okey, selain itu pemanasan global menyebabkan, okey ini isi kemusnahan fauna. Okey, kenapa dia katakan pemanasan global menyebabkan kemusnahan fauna? Okey, hidupan ni sebab apa? Kekurangan habitat. Sebab bila berlaku pemanasan global, haiwan-haiwan ini, hidupan ini kekurangan habitat. Dia tak ada tempat tinggal yang sesuai dah sebab bumi terlalu panas. Okey, bukan semua haiwan boleh hidup dalam cuaca yang sangat panas. Okey, contohnya, dia berikan contoh, ikan-ikan semakin berkurangan kerana air semakin panas. Okey, bila air semakin panas, okey, ikan ni dia mungkin akan mati ataupun mungkin dia akan lari. Bila dia lari, kadang-kadang apa? Dia punya habitat yang macam selalu nelayan pergi nak dapatkan ikan tu, ikan dah tak ada. Sebab dekat bawah tu, dekat dasar laut tu mungkin dah tak ada dia punya sumber makanan kan, sebab bila bumi panas dia punya impact ni sampai ke dalam dasar laut sebenarnya, bukan sahaja dekat bumi ni saja kita rasakan, dekat darat ni bukan dekat darat je kita rasa panas, sebenarnya impact dia sampai ke dasar laut. Mungkin di dasar laut tu makanan untuk ikan-ikan ni dah berkurang, jadi ikan ni pun mungkin semakin pupus ataupun dia lari pergi tempat yang lebih, dia cari tempat yang lebih sejuk. Tapi kalau dah semua tempat panas, kat mana ikan ni nak tinggal? Itu yang dia katakan menyebabkan kemusnahan fauna kerana kekurangan habitat. Habitat ni tempat tinggal untuk haiwan. Okay? Impaknya, kesannya apa yang akan berlaku? Manusia kekurangan makanan. Okay? So dekat sini, kalau kamu nampak contoh karangan ni, dia berikan sebenarnya ayat penegas. Tapi dalam ayat yang ringkas sahaja, tak ada yang panjang lebar. Okay? Macam ini. Okay? Impaknya, manusia kekurangan makanan. Ini adalah macam ayat penegas sebenarnya untuk isi yang kedua ini. Alright? Sama juga macam tadi, isi yang pertama. Natijahnya alam sekitar semakin panas. Sama. Maksudnya, dia tuliskan juga ayat menegaskan kesan tersebut. Alright? Baik, untuk yang ketiga, di samping itu pemanasan global menyebabkan glasier semakin mencair meningkat ke aras laut. Okey, hal ini akan menyebabkan keadaan banjir besar dan menenggelamkan kawasan-kawasan rendah. Okey, ini yang saya jelaskan tadi. Okey, seterusnya pemanasan global menyebabkan kemarau yang panjang. Hal ini kerana pembentukan awan untuk menurunkan hujan tidak berlaku. Memang kalau terlalu panas, jadi cuaca kemarau, hujan tak akan turun. Okay? Sebab tu kalau kamu tengok kadang-kadang bila berlaku kemarau yang panjang, kerajaan mengambil inisiatif, kerajaan di bawah Kementerian Alam Sekitar mereka mengambil inisiatif untuk melakukan pembenihan awan untuk menurunkan hujan. Tapi pembenihan awan ni ada juga, banyak juga lah yang tidak berjaya. Okay? Sebab dia bukan proses semula jadi kan. Itulah kadang-kadang kita kena bersyukur. Bila hujan turun macam sekarang kan, lately seminggu ni hujan setiap hari turun kan, sebelah petang. Kita kena bersyukur sebab benda ni adalah anugerah sebenarnya. Okay? Anugerah Tuhan kepada kita. Titisan hujan. Okay? Bila tak berlaku hujan, banyak sebenarnya kesan buruk dia daripada kesan yang ni lah. Okay? Sebab kadang-kadang ada orang tak suka hujan kan, tapi hujan tu satu rahmat sebenarnya. Okay? Jadi kesan dia bila berlaku kemarau panjang ni akibatnya apa? Udara menjadi kering. Okay, belajar dalam ayat ni sebenarnya kalau kamu perasan dia ada isi, ada huraian, ada contoh dan ada ayat penegas dia. Okay? Pelajar boleh refer dekat sini lah sekejap lagi sebagai contoh. Macam mana nanti kamu nak hasilkan karangan pendek kamu sendiri yang lengkap dan bervariasi dan gramatis. Okay? Baik, sekarang kita tengok perenggan kesimpulan.
Penutup. Okey, kesimpulannya ringkas saja. Kamu tengok dia tulis perenggan penutup satu ayat saja. Okey, kalau karangan yang respon terbuka 4 ayat kan. Kalau karangan pendek ni 1 ayat sahaja untuk ayat penutup. Okey, kesimpulannya pemanasan global harus dipandang serius oleh semua pihak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Ini kalau kamu perasan kesimpulan dia sama dengan kesimpulan ulasan. Betul tak? Yang saya ajar dalam kelas kan. Macam mana nak tulis kesimpulan ulasan? Kesimpulannya koma siapa ataupun apa topik. Okey. Perlulah apa? Contoh macam ayat ni, okey, pemanasan global. Dia ambil semula topik. Kesimpulannya pemanasan global iaitu topik yang kami bincangkan. Harus, okey. Harus ni boleh digantikan dengan perkataan apa? Perlu, lagi apa? Hendaklah, okey. Okey. Kesimpulannya pemanasan global harus dipandang serius. Ini adalah tindakan, okey. Harus dipandang serius oleh siapa? Semua pihak. Ini adalah orang. Siapa? Okey. Demi boleh ganti dengan perkataan apa? Agar, untuk, supaya, okey. Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Ini adalah kesan positif. Ingat tak? Saya ajar kesimpulan untuk ulasan samalah. Kamu boleh pakai juga tips tu untuk menulis penutup bagi karangan pendek. Okey, belajar? Jelas So 1 ayat sahaja untuk perenggan penutup bagi karangan pendek kamu. Tak perlu panjang-panjang. Okey, baik, itu tips. Okey, macam mana nak tulis. Saya refresh balik, takut ada pelajar yang dah lupa kan. Maklumlah cuti lama tak pergi sekolah kan. Tak tengok cikgu membebel dalam kelas. Mungkin ada yang dah lupa, so saya refresh balik. Sebab sekejap lagi kamu kena buat latihan. Jadi ini baru saya refresh saja. Kita belum masuk topik lagi sebenarnya. Okey, sekarang kita nak masuk topik hari ni. Ini topik hari ni. Apa itu rokok elektronik? Sebelum tu saya nak minum air sekejap Okey. Biasa tengok tak? Ada tak pelajar yang pernah tengok apa itu rokok elektronik? Okey, rokok elektronik ni kalau nama glamour dia dalam kalangan remaja ni, vape. Ada tak yang hisap vape dalam kalangan pelajar 2A, 2F ni? Ada tak? Harap-harap tak ada lah ya. Okey. Tapi biasalah remaja ni kan suka mencuba kadang-kadang. Dia tak tahu apa impact benda tu dekat diri dia, tapi dia nak cuba. Sebab apa? Satunya sebab trend. Kan bila trend tu keluar YouTuber, kadang-kadang artis pun ada kan yang hisap vape kan, hisap gantung kat leher bila keluar dekat TV, nampak tak? So benda-benda tu trend, jadi membawa pengaruh. Saya faham sebab saya pun pernah menjadi remaja, tapi kita perlu menilai sesuatu tu sama ada baik ataupun tak. Okay, so kita nak tengok hari ni apa itu rokok elektronik. Alright, baik, rokok elektronik ni kalau tengok rupa dia tak macam rokok, betul tak? Dia tak macam rokok. Jadi bahaya ke tak sebenarnya? Jadi mungkin tak bahaya kot. Kan? Kita nak tengok bahaya ke tak bahaya rokok elektronik. Nama kat depan tu rokok. Tapi kalau you tengok bentuk dia sekarang saya tunjuk kat slide ni, dia tak nampak macam rokok, nampak macam pen pun ada. Betul tak? Mungkin kalau cikgu ni bukan rokok ni, tak bahaya ni. Okay. So kita tengok bahaya ke tak bahaya. Tapi sebelum nak tengok bahaya ke tak bahaya, kita nak berkenalan dulu dengan rokok elektronik ni. Apa sebenarnya? Okay. Rokok elektronik adalah nama panggilan kepada alat yang membekalkan dos nikotin dalam bentuk wap. Okey, dengan memanaskan cecair campuran propilen glikol dan juga gliserol iaitu perasa makanan dan juga nikotin menjadikannya berbentuk wap dan disedut oleh pengguna. Sebab tu kalau kita tengok orang hisap vape, dia akan lepaskan asap yang sangat banyak. Okey? Dan sekarang ni lagi advance sebab apa? Asap yang dilepaskan tu dah tak busuk. Betul tak? Sebab apa? Dia letak perasa makanan tadi. Okay, kalau kamu pergilah pernah nampak lah ada variety of aroma yang boleh dipilih. Ada yang bau pisang, bau strawberry, bau kopi, macam-macam lah. Okay, sebab apa? Diorang sentiasa orang kata macam upgrade dia punya produk supaya apa? Boleh diterima masyarakat. Okay, biasalah business kan, benda ni business. Okay, jadi sebab tu kalau kita tengok orang hisap vape, kalau dia lepaskan asap, walaupun asap dia berkepul-kepul, dia tak ada bau macam bau rokok yang busuk tu kan. Okay. Tapi apa sebenarnya
bagaimana alat ni digunakan? Okay, sebenarnya alat rokok elektronik ini memberikan perokok yang ingin berhenti merokok masih boleh mendapatkan dos nikotin dan masih lagi dapat menikmati aktiviti merokok kerana wap yang dikeluarkan adalah kelihatan seumpama asap rokok, cuma bau dia je tak sama dengan bau rokok. Okey. Terdapat beberapa nama panggilan sebenarnya untuk rokok elektronik ini, termasuklah e-rokok, vapor dan juga e-cigarette lah. Okey, nama panjang dia e-cigarette. Okey, namun oleh kerana panggilan rokok elektronik masih menggunakan perkataan rokok, ianya masih lagi memberikan stigma, okey, memberikan tanggapan kepada masyarakat yang tidak arif tentangnya. Okey, panggilan vapor ini yang bermaksud wap adalah lebih ringan diterima masyarakat. Sebab itulah dalam masyarakat kita dia tak panggil rokok elektronik, dia panggil vape. Tapi sebenarnya nama dia rokok elektronik. Dia rokok juga. Okey. Baik, kita tengok. Apa kesan dia? Okey, tadi saya dah cerita apakah rokok elektronik. Okey. Ini adalah edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, kita tengok sikit. Tahukah anda peranti elektronik yang vape adalah peranti elektronik yang menggunakan nikotin sebagai rokok elektronik ataupun e-cig. Okey, sementara yang tidak mengandungi nikotin dirujuk sebagai vape. Okey. Oh, ini beza dia. Okey. Sorry. Ini perbezaan dia. Rokok elektronik e-cigarette. Okey. Kalau vape tu dia tak ada nikotin tapi dia masih berbahaya. Okey. Bagaimana ia berfungsi? Ia menggunakan bateri yang mengalirkan elektrik ke cartridge, okey, yang membakar cecair di dalam cartridge mengubah cecair menjadi wap. Sebab tu dia keluar dalam bentuk asap. Okey. Tapi kita tengok sebenarnya rokok elektronik dan vape ni sama-sama berbahaya sebenarnya. Okey. Baik, kenapa? Kita tengok kandungan dia. Nikotin, kalau rokok elektronik dia ada nikotin, ada PG ataupun propylene glycol dan juga glikol sayuran dan juga bahan perisa dan pewarna. Okey, kalau vape pula dia ada PG tadi dan VG yang sayuran punya glikol tu dan juga bahan perisa dan pewarna. Cuma bezanya vape tak ada nikotin. Okey, baik. Sekarang kita tengok kesan kedua-dua jenis benda ni lah yang tertakluk di bawah jenis rokok juga sebenarnya. Okey, apa dia punya kesan dia? Okey, antaranya kalau nikotin ni dia boleh memberi gangguan kepada perut dan usus, okey, di mana akibat daripada kesan dos yang tinggi juga boleh menyebabkan sawan, kegagalan pernafasan dan juga kematian, especially untuk janin kan, okey, untuk ibu-ibu mengandung sangat tak bagus, okey. Right. Sementara itu, bahan perisa yang digunakan dalam kedua-dua peranti ini ataupun rokok elektronik ini juga dapat membunuh sel, okey, sel paru-paru, otak dan juga lapisan kulit. Selain itu, dia juga boleh menyebabkan apa? Boleh menyebabkan kesan glisiran sayur ini juga boleh menyebabkan kerosakan pada fungsi-fungsi hati, hempedu, paru-paru dan sebagainya. Okey, selain itu boleh juga efek pada mata ya, tekak dan saluran pernafasan, boleh menyebabkan asma. Okey. Dan kalau pelajar boleh tengok di bawah ni, okey, partikel-partikel yang terlalu halus dalam rokok elektronik dan juga vape ini, okey. Okey, penyebaran partikel bergantung pada paras nikotin di dalam cecair rokok elektronik. Seperti rokok konvensional, partikel daripada rokok elektronik cukup halus ya pelajar untuk menembusi ke dalam paru-paru dan seterusnya memasuki sistem peredaran darah. Kalau partikel yang saiz macam ni dia macam virus juga sebenarnya. Okay, macam COVID-19 kan, partikel dia terlalu halus. Okay. That's why dia kalau macam orang tu bersin ke batuk depan you pun dah boleh masuk benda tu dalam you punya salur pernafasan. So bahaya. So sama juga rokok elektronik ni semua kan memberikan kesan impact yang negatif akibat daripada apa? Bahan-bahan yang terkandung di dalam
bahan perisa yang diletakkan, okay, yang terkandung di dalam setiap cecair yang you sedut untuk hasilkan wap yang you lepaskan sebagai asap. Alright, baik. Apa bahaya vape untuk kesihatan? Tadi kita dah sentuh sikit kan, tapi yang ni saya tunjukkan juga slide ni untuk meringkaskan, okay. Apa kesan dia sebenarnya? Dia dapat menurunkan sistem imunisasi badan. Macam tadi kan, bila you sedut, dia punya wap dia, partikel dia terlalu halus. Tengok saiz partikel dia 20 hingga 300 nanometer, sangat kecil saiz dia. Dia sama macam saiz virus tau, terlalu halus yang you tak boleh tengok. Tapi dia memberikan impak yang negatif kepada tubuh badan. Okey, jadi bila ada saiz partikel yang macam tu masuk dalam salur darah you, benda tu dia akan menurunkan you punya imunisasi badan. Imunisasi ini maksudnya ketahanan badan you akan terjejas. Sebab apa? Partikel-partikel tadi yang daripada nikotin, benda yang beracun ni masuk dalam badan, dia akan ganggu darah you tau. Bila ganggu darah you, dia akan ganggu you punya imunisasi, you punya antibody you akan rosak. So dia tak boleh nak protect you daripada penyakit, daripada pencemaran, daripada jangkitan kuman. Itulah kesan dia. So imunisasi badan you akan down, dia akan drop. So you akan mudah dapat penyakit. Lepas tu rokok elektronik ni juga dia mudah meletup sebab dia apa? Dia cepat panas. Okay, dia cepat panas. Okay, banyak kes dah sebenarnya rokok elektronik vape meletup dekat mulut. Habislah muka dia semua sebab ada kesan lecuran. Okey, selain pada tu, cecair vape yang mengandungi pelbagai perisa juga menunjukkan paras sitotoksisiti yang tinggi. Okey. Baik. Selain pada tu, masalah kesihatan juga akan muncul bila you hisap rokok elektronik, okey, vape, okey. Mana masalah kesihatan ni contohnya seperti bara, okey, kanser, gangguan usus dan lain-lain. Okey. Terlalu bahaya. Macam baru-baru ni salah seorang kenalan saya sebab terlalu banyak sangat hisap benda-benda yang macam ni, dia punya usus dah jadi kanser. Okay, sangat bahaya. Jadi tolonglah jangan cuba dekati benda-benda yang berikan impak negatif pada badan you. Okay, selain pada tu cecair vape ni juga mempunyai paras nikotin yang boleh dianggap menyebabkan kematian. Sebab tu benda ni dilarang. Dia sama macam rokok. Kalau sekarang you pergi kat mana-mana, kalau ada macam ditampalkan notis larangan merokok dan juga larangan vape ataupun rokok elektronik ni tak dibenarkan. Okay? Sama je. Penegahan terhadap barang ini sama macam larangan untuk merokok. Dan vape ataupun rokok elektronik ini juga boleh menyebabkan ketagihan. Ini yang paling bahaya. Once you try, you memang akan nak lagi. Benda tu akan buatkan kesihatan you semakin buruk. Okay? Baik. Okay, jadi itu sahaja untuk topik hari ini. Cikgu bagi penerangan tentang rokok elektronik. Okay, walaupun bentuk dia tak macam rokok, tak macam batang rokok, tapi kesan dia sama bahaya. Okay, ada setengah orang kata vape tak bahaya, dia tak macam rokok. Tak, dia sama je. Impact dia kepada tubuh badan you, kepada kesihatan you, paru-paru you sama saja. Jadi tolonglah pelajar pelajar-pelajar yang saya kasihi ni, tolong avoid benda-benda yang macam ni, jangan sesekali terjebak. Alright, baik, ada soalan tak pelajar? Ada tak nak tanya apa-apa? Ataupun nak share experience ke, nak share pengalaman ke, cikgu saya pernah cubalah vape ni, lepas tu saya batuk-batuk. Ada tak? Ada tak yang nak bercerita? Tak ada? Semua senyap je ni? Okey, baik, kalau tak ada, cikgu teruslah berikan kamu soalan. Okey, baik. Sekejap. Ini adalah soalan latihan kamu hari ini, tentang topik yang tadi saya bincangkan, saya huraikan, saya terangkan kepada kamu tentang rokok elektronik. Kamu pun dah tengok kan macam mana bentuk dia, rupa dia kan. Sebenarnya kat sekolah kita pun ada sebenarnya pelajar-pelajar yang bawa kan, bila cikgu buat spot check ramai yang dah kena rampas. Even last year pun budak kelas saya sendiri pun ada bawa. Okay, maksudnya perkara ni, isu ini ataupun benda ni memang dah mempengaruhi lah segelintir pelajar-pelajar sekolah kan. Sebenarnya bahaya, okay? Bahaya. Jangan cuba.
Kalau kamu sayangkan diri kamu, okey, kamu kena ingat satu je, nyawa yang Tuhan beri hanya satu saja, sekali saja. You tak ada peluang kedua untuk hidup. Jadi gunakan peluang yang satu ini untuk you buat yang terbaik sekali. Okey? Sebab once mati kita dah tak ada second chance. Oh nanti tak apa mati. Buatlah perangai buruk-buruk kan, buat benda buruk-buruk. Tak apa nanti mati boleh hidup balik. Tak ada, tak ada. So gunakan sebaiknya, jadilah orang yang baik. Apa yang tak baik untuk kita, kita jauhkan. Jauh terus. Tak perlu nak cuba ke apa, tak perlu. Okay? Alright. Tak ada soalan Okey, cikgu terang sikit untuk soalan. Okey, kita tengok petikan soalan. Berdasarkan maklumat yang disediakan, tulis sebuah karangan pendek yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, tajuknya adalah kesan penggunaan rokok elektronik kepada murid. Okey, apa kata kunci untuk soalan ni pelajar? Apa kata kuncinya? Kalau tadi model karangan tu kata kunci dia kesan juga kan? Kalau macam yang ini sama. Kata kunci dia kesan. Okey? Baik. Kita tengok apa antara isi-isi yang diberikan. Okey. Yang pertama ni rokok elektronik dalam karangan murid. Kamu boleh guna ayat yang macam tadi sebenarnya. Kini penggunaan rokok elektronik dalam kalangan murid semakin berleluasa. Okey. Hal ini memberikan impak yang buruk kepada pelajar. Okey, contoh dua ayat kan untuk pendahuluan. Jadi buat dua ayat saja. Okey. Jadi ayat yang pertama ni yang diberikan ni kamu boleh gunakan untuk pendahuluan. Okey. Semakin berleluasa. Dia bagi dah. Ini pun boleh guna dalam pendahuluan. Baik. Apa kesannya? Ibu bapa sukar mengesannya. Ini boleh masuk di dalam pendahuluan ya pelajar. Okey. Kemudian dia bagi apa? Banyak kesan negatif. Ni nak masuk dekat mana? Nak masuk dekat perenggan pendahuluan ke nak masuk dekat perenggan isi nombor 1? Kalau yang ini sebaiknya letak dalam pendahuluan lah, banyak kesan negatif. Okay, maksudnya kamu boleh buat ayat macam mana? Kini penggunaan rokok elektronik dalam kalangan murid semakin berleluasa. Okay, ibu bapa sukar mengesannya. Okay, sedangkan penggunaannya memberikan banyak kesan negatif kepada murid. Okey. Lepas tu masuk perenggan kedua. Boleh masukkan yang ini. Okey, yang pertama, isi pertama dibagi adalah menjejaskan kesihatan. Okey. Ini adalah huraiannya. Cecair rokok elektronik ada nikotin. Okey. Baik. Yang kedua, isi kedua, merosakkan paru-paru dan jantung. Okey. Ini dia punya huraian. Sebab apa? Sebab ada bahan perisa. Okey. Kesan yang ketiga adalah ketagihan. Okey, ketagihan. Bila tak dapat apa yang akan jadi? Orang yang tak dapat nak hisap rokok elektronik ataupun vape ni dia akan jadi gelisah tau. Dia akan jadi macam tak senang duduk. Dia sentiasa macam alamak, tak puas lah, tak kena lagi hari ni. Contoh, dia berasa gelisah. Okey. Kemudian kesan yang keempat adalah terdedah kepada risiko kecederaan. Apa maksud kecederaan ni? Tadi saya ada sebut. Di mana huraian ni adalah alat rokok elektronik ini meletup. Meletup dekat mulut. Dia boleh meletup banyak kes lah. Dekat Malaysia pun pernah ada, dekat Amerika Syarikat banyak kes lah. Okey, sebab tu dekat Amerika Syarikat mereka dah haramkan dah rokok elektronik dan vape ni. Okey. Baik, tidak fokus kepada pelajaran. Ini isi yang kelima. Okey. Ini isi yang kelima. Alright. Tapi yang ni tak ada huraian. Pelajar boleh tulis sendirilah. Okey, ataupun you boleh ambil tidak fokus kepada pelajaran, you masukkan dekat isi yang nombor 3 tadi ni ketagihan ni. Okey, ketagihan kamu tulis pelajar berasa gelisah apabila tidak dapat menghisap vape dan juga mereka tidak fokus kepada pelajaran. Ambil ini sambung dekat isi 3. Jadikan dia punya huraian. Okey, jadi untuk penutup ada diberikan di sini. Isu ini perlu ditangani. Okey, kamu letaklah macam tadi kesimpulannya. Okey, ambil semula topik. Okey, penggunaan rokok elektronik perlu ditangani. Okey, supaya nasi tidak menjadi bubur ataupun sebelum nasi menjadi bubur. Okey, buat dalam satu ayat saja kesimpulannya. Alright. Okey, ini petikan soalan. Okey, pelajar jangan risau yang mana tak sempat nak tengok nota ataupun yang masuk lambat ke apa ke. Okey, tak sempat nak salin soalan. Soalan ni tak perlu salin. Saya akan masukkan dekat dalam Google Classroom.
Okay, saya akan masukkan dekat sana. Kalau pelajar yang tak boleh login Google Classroom, kamu perlukan soalan ini saya akan berikan di WhatsApp kelas, okay, grup WhatsApp kelas. Okay, setakat ini ada soalan tak daripada para pelajar? Ada apa-apa nak tanya? Sekarang kita dah 12 1 minit. Okay, saya akan stop kelas. Okay, ada soalan nak tanya tak? Cikgu, Ya, can we write extra points? Like, extra untuk- points. Okay, Ya. kalau you nak write extra points out of yang dia bagi ni, boleh, tetapi jangan lebih 80 patah perkataan. Okay. Faham tak? Okay, kalau you macam ada point you sendiri, you boleh tulis. Tapi sebaiknya saya nak beritahu pelajar kalau untuk karangan respon terhad, gunakan apa maklumat yang diberikan. Alright? Kamu cuma mungkin boleh ubah sedikit ayat tu. Contoh kamu tukar dia punya imbuhan untuk jadikan dia sama ada kata kerja aktif ke pasif ke, itu saja. Tapi sebaiknya gunakan rangka yang diberikan. Sebab apa? Supaya kamu tak tersasar daripada tajuk sebenar. Sebab bila kamu tulis karangan ni tapi kamu tak menjawab soalan, sebenarnya kamu akan mungkin kehilangan markah. Jadi benda tu yang kita cuba nak elak sebenarnya, okay? Okay, cikgu. Alright. Okay, sekejap saya nak ambil gambar. Okay. Jadi untuk hari ini itu saja. Ada lagi soalan lain? Pelajar tolong jangan left lagi ya. Cikgu pesan sebab apa? Saya nak bagi link kehadiran lepas ni. Sekejap ya. Jangan left lagi. Okay, saya akan berikan link kehadiran. Kejap. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Okay. Saya beri link kehadiran kamu hari ini sama dengan yang yang kehadiran Google Meet, alright. Okay, wait ya. Mana dia? Okay, saya masukkan dekat ruangan chat pelajar. Google Classroom ada kod. Siapa yang tak pernah join lagi Google Classroom? Siapa yang tak pernah join lagi? Pilih pun tak pernah join Sekejap saya checkkan terus kod. Nanti pelajar boleh masuk dekat sini. Kalau kamu turn in dekat sini lagi senang sebenarnya sebab saya boleh marking terus kan. Lepas tu ada record. Itu yang bagusnya. Bila ada record, boleh tengoklah kan pelajar tu berapa kali hantar tugasan. Kalau tak ada record, susah nanti untuk you buat reference kan. Sekejap saya bagi kod kelas. Cikgu. Ya. Cikgu, kenapa ada kelas 1G dengan 1J saja? Okay, sebab saya gunakan link tu untuk bagi dekat mereka. Jadi saya tak nak buat file yang baru. Saya sekalikan je kamu punya kehadiran. Nanti saya akan nampak nama kelas. So jangan risau. Isi je link tu, okay? Okay. Sebab saya tak edit dia punya tajuk atas. Tak apa, isi saja sebab nanti saya akan sort semula nama yang 2A, 2F, 1G, 1J, right? Okay, untuk 2F. Untuk 2F, kod kelasnya adalah sekejap saya akan copy. Okay, ini untuk kelas 2F GHXNVSU. 2A ada yang nak tahu tak? Kalau ada yang nak tahu saya bagi sekali. Sekejap ya. Sebab ada juga pelajar 2A pun ada yang tak masuk sebab bilangan dia tak tally dengan bilangan yang pelajar dalam kelas. Maksudnya ada lagi yang belum masuk. Tolong masuk pelajar. Senang untuk apa kamu buat latihan, boleh tengok update apa-apa. Kadang-kadang saya
bagi tahu dekat dalam Google Classroom saja. Okey, pelajar yang nak buka link kehadiran, okey, link kehadiran tu memang tajuk dia adalah 1G dan 1J sebab pagi tadi saya kelas dengan mereka. Okey, tapi saya tak buat link kehadiran yang baru untuk form 2. Tak apa, kamu isi sahaja sebab nanti masuk dalam Google Sheet tu nama kamu akan naik. Faham tak? Tak perlu tengok tajuk atas tu. Okey? Oh, okey, okey. Faham. Sekejap sekejap. Okey, saya tahu kenapa. Sebab saya letak ni kan sebab question. Saya ubah. Sekejap Bahasa Melayu 2011 sekejap. Nama pelajar. Nampaknya ada yang takut ni sini. Okey, saya tambah lagi lah kelas. Okey, 2E. Dan satu lagi 2F. Alright. Sekejap bagi pelajar yang tak jawab lagi, sekejap. Okay, cuba klik sekali lagi link kehadiran. Saya dah tambah dah untuk 2A dan 2F. Boleh? Boleh? Okay, thank you Mui. Bila nak hantar kerja rumah itu cikgu? Okay, dia punya due date saya letak sampai Isnin minggu hadapan. Jadi kamu ada beberapa hari untuk kamu siapkan. Ada 2 hari, boleh siapkanlah. Okay, karangan pendek tu satu je yang soalan tadi yang saya bagi dalam slide tu kan. Okay, nanti slide yang ada nota tadi dan juga soalan saya masukkan di dalam Google Classroom. Jadi pelajar boleh akses daripada sana, okay. Alright, itu sahaja untuk hari ini. Okay, ada apa-apa lagi? Siapa nak respon apa-apa, nak tanya apa-apa? Tak ada Okay, kalau tak ada, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang join kelas hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, bye-bye. Take care semua. Okay, bye. Terima kasih. Terima kasih semua yang join. Bye teacher. Bye-bye. Take care. Bye Fatimah, Tan Ifam, Prem, Dashini, Moy, semua-semualah. Kumaran, Chamnan, Kevin, Yan Isaac. Right. Jumpa lagi next week.